Terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam sembang-sembang ni. Baik, seperti mana yang dijanjikan berkenaan dengan high rise building. Yang kata high rise building ni yang paling nyata lah kat Malaysia ni. Tengoklah bangunan tinggi-tinggi tu. Macam KLCC lah, paling orang kata apa, paling senang nak faham kan. Tapi tak semestinya. Macam hotel yang tinggi-tinggi tu pun high rise building. Atau hostel swasta yang tinggi-tinggi pun high rise building. Syarikat building syarikat, bangunan-bangunan syarikat yang tinggi-tinggi pun high rise building. So bila kita buat high rise building, kita ada beberapa peraturan-peraturan yang kita kena ikut guideline dia, dari segi keselamatan dia, dari segi kecekapan dia. Dan begitu juga arkitek dan jurutera pun dia kena calculate, kira contoh kalau kita nak buat bangunan macam kita nak buat sebuah komplek yang siap dengan hotel atas tu so dia kena tengok lah dari segi architecture dia kena tengok dari segi capacity of macam parking. Kemudian kita tengok dari segi structure, jurutera civil structure tu tengok dari segi kadar banjir kan. So kalau kita buat basement kan, yang parking bawah tu, kemudian tengok sea level lah kan. Kemudian dari segi electrical pula kita tengok kalau kata tanah tidak mencukupi, kita kena sacrifice lah bangunan tu. Ada satu portion tu kita kena surrender kat TMB, untuk TMB letakkan equipment dia, contohnya macam transformer, gear dia, sistem electrical system yang TMB provide tu, untuk dia supply power kepada building bangunan kita yang kita nak buat tu. Dan dekat situ juga kalau ada tinggi-tinggi sangat kan, kita nak distribute electrical power kat situ, kita tak boleh pakai kabel. Bukan tak boleh pakai kabel tu kadang-kadang dia out of limit. Maksudnya contohnya kita nak supply dari bawah dan atas, dekat katalah kita nak supply dekat 1000M, 1200M atau 1000M. Dekat pasaran yang kita ada kabel, contoh kabel saiz sekian-sekian, dia hanya boleh menampung sejumlah 630M contoh kan. So in order to have that capacity, kita mungkin boleh guna parallel lah, ataupun kita guna satu lagi dipanggil bus duct. Reason dia ada banyak sebab antara salah satunya bus duct lebih efisien compare dengan kabel yang panas dan ada possibility cepat rosak. Banyak lagi in fact begitu juga dengan transformer. Ada banyak type of transformer, ada yang oil type, ada yang dry type. Kemudian transformer by itself pun yang besar-besar, ada yang ada conservator, yang ada tank bulat tu yang ada minyak lebih, ataupun yang kecil-kecil tu yang 11 kV stroke 415 400 tu yang pakai hermetical seal, tak ada tong besar tu. Semua benda tu memang based on calculation and demand. Kita tahu dalam satu-satu pembinaan projek sebagai jurutera, kita kena pastikan untuk electrical kita kena pastikan berapa demand electricity yang diperlukan untuk projek tersebut. Kemudian baru kita rujuk kepada TMB, yang mana TMB sendiri dia ada buku guideline dia. Buku lagi, baca nak kena ikut lagi. Tak apalah kan, dia memang interesting tu. Interesting, dia tak boring, dia interesting. Ada aja benda baru, benda yang ni. ESA, electrical supply, nanti check balik, I'm not really sure, tapi ESA lah, buku ESA. Boleh download dekat TMB punya website, simpan, boleh baca. Di situ dia bagi guideline. Contohnya untuk pembinaan pencawang. Bila sebut pencawang ni, ambil jalan mudah, kita fokus macam taman perumahan, okay? Taman perumahan kan, pasal-pasal taman perumahan mesti ada, selalunya lah dia ada taman perumahan baru lah. Taman perumahan baru ni bukan cerita taman perumahan tahun 70-an. Ni taman perumahan lately ni lah, 2010
2010 ke atas ni lah atau 2015 ke apa, memang ada cater dah satu substation baru untuk new development kan. Itulah punca dia untuk supply elektrik. Begitu juga dengan civil, sekiranya kawasan tu mungkin jauh ataupun kadar tekanan air yang tidak mencukupi ataupun macam mana, maka dia kena berhubung dengan Jabatan Air Negeri tersebut lah. Contohnya macam apa, kalau kat Selangor nama dia Syabas, gitulah. Kalau dekat negeri lain apa nama, Pembadanan Urusan Air Puas pun ada juga. Itulah. Itulah lebih kurang tapi setiap authority tu mereka ada guideline dan atur cara peraturan yang perlu diikuti supaya nanti apabila siap projek tu, kita nak dapatkan CF, dulu panggil CF, sekarang panggil CCC lah, completion tu, certificate of completion tu. Jadi diluluskan lah. Jadi bangunan tu barulah boleh sah, layak diduduki. Baik, jumpa lagi lah, ada lagi contoh. InsyaAllah. Assalamualaikum.